المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dipanjangkan usia, diberikan dengan nikmat kesihatan, diberikan kelapangan. Maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan amal kebajikan. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam syurga dan kita dijauhi daripada azab api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita sambung pada muqaddimah. Tak masuk lagi kan muqaddimah kan? Kita sambung pada muqaddimah Imamul Ghazali. Masuk ke muqaddimah tu? Muka surat 3. Okey. Kita sambung pada muka surat 3 pada perkataan Syahdan tu. Syaitan tu. Okey. Sana. Muka surat 3 pada perenggan yang kedua. Saya ikut tak masuk lagi ni. Okey. Pada muka surat 3 pada perenggan yang kedua insya-Allah. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Kata Imamul Ghazali rahimahullah taala, syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Tu tujuan syaitan ni apa? Dia nak kita dalam keadaan melakukan kerosakan. Syaitan ni dia nak kita buat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan yang dia akan membolak-balikkan daripada kita nampak aku buat baik dah, rupanya tak. Syaitan yang kata baik tapi daripada sudut agama tak. Sebab itu ad-din ataupun syariat ataupun agama dia bukan ikut kepada akal. Benda yang ulang selalu lah. Agama ni dia kena ikut kepada panduan yang telah ditetapkan melalui Al-Quran ataupun hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun melalui pandangan para alim ulama yang berpandukan kepada Al-Quran dan juga sunnah. Itu lah. Sebab syaitan ni dia akan hasut nak tu. Macam contoh, tuan-tuan, contoh hari ni lah, kita semayang dengan jarak 1 meter. Syaitan dia main goda ni. Dia kata apa ni lama sangat dah semayang 1 meter ni. Apalah. Padahal pandangan ulama ataupun para mufti ataupun orang yang berautoriti, dia buat keputusan melalui kajian. Kajian dalam bentuk mungkin sebaran penyakit, mungkin dalam bentuk ada fatwa negara yang lain. Maka dibuat sebagai satu keputusan dalam bab ibadah kita, bukan melalui pandangan
ataupun melalui nafsu mereka tak. Jadi untuk mengelakkan benda tu berjangkit, salah satu dia melalui jangan didekatkan di antara manusia dengan manusia yang lain. Mesti dijarakkan. Kadang kata ustaz, pergi supermarket siapa boleh dekat? Supermarket kalau kita tahu kata orang tu tak sihat, ataupun orang tu bersin, ataupun orang tu dalam keadaan batuk, kita boleh elak daripada dia. Kalau tuan-tuan tengah semayang, kawan sebelah bersin, tuan-tuan nak lari ke mana? Allahu Akbar, kawan sebelah hacim. Takkan tuan-tuan nak berhenti semayang kot? Kita teruskan semayang. Maka dalam kaedah kita, supaya benda ni kita elakkan mudarat yang lebih besar, bukan selama-lamanya, mungkin sampai habis tu, habislah dalam bentuk suruhan ataupun dalam bentuk cara ketika mana musibah ni. Maka benda tu melalui apa? Autoriti dia. Maka syaitan ni dia kasut kita, tak apalah, apa ni rujuk jauh-jauh syariat zaman Nabi tak pernah pun buat benda ni. Kita dah nampak macam baik dah tuan-tuan, tetapi kita tak nampak yang mudarat dia. Maka para alim ulama ataupun para mufti ataupun orang yang berautoriti, dia keluarkan pandangan dia melalui kajian dia, maka benda itu adalah yang terbaik. Sebab diambil daripada pandangan ijma'. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hak ni tugas syaitan ni. Dalam bab salat, syaitan nak suruh kita buat macam-macam. Yang kita rasa baik dah. Macam bab semayang lah. Baca panjang baik dah, baik. Kan tuan-tuan, solat bacaan panjang baik. Tapi syariat tak kata macam tu. Syariat kata apa dalam hadis Nabi? Idza shalla linnas falyukhaffif. Nabi kata, bila sembahyang secara berjamaah ataupun beramai-ramai, pendekkan bacaan. Wa idza shalla ahadukum falyutawwil ma syaa. Maka ketika tu panjanglah terang mana pun. Syaitan kata, baca panjanglah. Ni mainan syaitan. Syaitan dia akan suruh kita buat sesuatu bagi benda tu nampak baik, sedangkan benda itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan kita Allah, aku dah buat baik. Tapi sebenarnya kita sedang melakukan kesalahan di sisi Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir kata dalam bab israr, yang kelima apa? Yang kelima ni dalam keadaan kita dah buat kebaikan. Orang yang dia rasa dia dah ikut para alim ulama, orang yang dia rasa dia dah buat ibadah, maka dia rasa Allah Ta'ala ampun dosa dia. Tetapi silap dia tak bertaubat kepada Allah daripada dosa yang besar. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dosa besar kena bertaubat kepada Allah. Jangan harap hari ni kita rasa, saya dah bantu para alim ulama, syurga dah, tak lagi. Hari ni saya dah buat kerja Islam, Allah Ta'ala dah garanti dah syurga, belum lagi. Lagi mana kita tak bertaubat kepada Allah daripada dosa besar kita, lagi itulah dosa besar bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Baik itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, syaitan ni dia akan goda kita. Dia nak suruh kita buat baik, dia akan bagi kepada kita sesuatu yang hang buat benda ni, hang masuk syurga dah. Sedangkan benda itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena berpandukan kepada syariat. Kena berpandukan kepada ilmu. Apa kita nak buat, kena ada ilmu. Terutamanya dalam bab agama, mesti kena dengan ilmu. Barulah perjalanan ataupun perjalanan kita lancar. Napi mana lancar? Kalau buat dengan akal semata-mata tanpa berpandukan kepada ilmu, maka apa yang berlaku? Menyimpang. Kadang-kadang menyalahi pula tu daripada sudut apa yang telah disyariatkan.
Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah, antaranya juga kitab yang lain selain pada Bidayatul Hidayah, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Sairus Salikin dan sebagainya. Imam Ghazali sebut berkenaan dengan riak ataupun takabur ataupun bangga diri. Kita dah nampak bangga diri ni dia tak melibatkan dengan akhirat. Itu kata kita terlepas pandang. Sedangkan Imam Ghazali kata apa? Bangga diri ni dia boleh datang dalam bentuk duniawi, dia boleh datang dalam bentuk ukhrawi. Akhirat pun boleh. Akhirat dalam bentuk apa? Ketakwaan. Dalam bentuk ibadah. Dalam bentuk keimanan. Boleh berlaku yang disebutkan dengan apa? Riak, takabur, sum'ah, bangga diri, semua boleh. Kalau yang bab duniawi ni kita tahu dah. Orang yang harta banyak kadang-kadang boleh menyebabkan dia bangga dengan harta dia. Orang yang ada keturunan yang hebat kadang-kadang dia boleh bangga dengan keturunan dia. Sembang orang bab keturunan dia hebat semua. Itu bab dunia biasa. Tiba-tiba Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala cerita, bab akhirat pun ada. Yang kita tak nampak bab akhirat ni. Tiba-tiba bab akhirat ada. Contoh dalam bab taqwa. Kita hari ni orang yang taat perintah Allah. Alhamdulillah. Tiba-tiba kita tengok kawan sebelah yang mungkinlah ada kekurangan. Kita kata pada hati kita, apa ni? Tak mau jadi orang bertakwa ke? Kata kat kita. Jadi aku tengok bertakwa pada Allah. Betul? Sebut aku bertakwa pada Allah. Orang sebelah tak bertakwa pun. Kosong ke ni? Habis. Sedangkan bagus dah takwa tu akhirat kita. Tapi syaitan duk jolok. Tengok orang sebelah, apa ni? Mayang lambat ni. Tengok aku mayang waktu cepat selalu. Kan. Bab takwa. Bab ibadah. Kita habis mayang Isyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis wirid, habis doa. Kita pun makin usalli sunnatul Isyak. Tengok kawan sebelah kita tadi makin keluar terus ya. Malah lah. Mayang 2 rakaat pun tak larat. Dan habis pahala kita. Sebab apa? Kita rasa bangga dengan ibadah yang kita buat, menganggap hinanya orang lain yang tak semayang. Kita pun tak tahu dia macam mana. Kalau hari ni kita dah beribadah kepada Allah, alhamdulillah. Kita bukan nak kata hak tu, kita kata ya Allah syukur aku boleh buat, alhamdulillah. Tapi kita rasa bangga dengan ibadah kita. Orang lain tak boleh buat, kita boleh buat. Apa ni pemalas dia apa ni buat amalan 2 rakaat tak larat. Habis pahala kita tuan-tuan. Habis. Siapa yang duk goda tu? Syaitan. Syaitan duk goda. Dalam bab iman tentu juga. Aku orang beriman pada Allah. Orang lain tak beriman pun. Orang lain tak kuat akidah pun. Dia seorang yang kuat. Dan habis. Dalam bab ukhrawi pun boleh jadi. Sebab itu syaitan dia guna pada segenap pelusuk hidup manusia untuk goda manusia supaya nampak yang neraka itu baik. Supaya nampak bila dia buat baik, tidak berpandukan kepada agama, hak tu syurga dia. Tidak berpandukan kepada syariat, tak apa. Yang penting, baik. Tetapi malang, syariat kata, ataupun agama sebut, nak masuk syurga, mesti berpandukan kepada apa? Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Kalau dalam bab akhirat, kena taat kepada Nabi, kena taat kepada Allah. Tapi kalau bab dunia, tuan-tuan boleh buatlah. Tuan-tuan hebat ke mana pun, hebatlah tuan-tuan. Tetapi kalau man asani, siapa yang menyalahiku, faqad aba, Nabi kata. Maka dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam syurga. Faqad aba. Itu ya. Maka syariat mesti kena berpandukan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun berpandukan kepada Al-Quran, kalamullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah.
Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau. Kalau kita ikut kepada telunjuk syaitan, ikut kepada akal semata-mata, maka kat situ syaitan berjaya. Syaitan dah berjaya. Contoh yang lain, bagaimana Nabi SAW ketika mana seorang isteri datang bertemu dengan Nabi SAW. Hadis yang panjang daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ketika mana Nabi SAW bertemu dengan dia, ketika itulah Nabi SAW tegur. Sebab apa? Dia ni, isteri dia mengacung, isteri dia habaq, isteri dia mengadu kepada ummahatul mukminin yang suami dia ni kuat ibadah. Tuan-tuan, hebatlah kuat ibadah. Siang hari puasa, malam hari semayang tahajud. Maksudnya kuat ibadah betul lah ni. Lalu bila Nabi dengar, sebab ummahatul mukminin, dia tengok isteri ni dalam keadaan kusuk masai, tak terurus. Maka ummahatul mukminin tanya, sebab apa jadi macam ni? Dia kata, suamiku terlalu kuat beribadah kepada Allah. Maka Nabi jumpa suami. Si suami ni kata, lalu Nabi tanya, adakah kau berpuasa siang hari dan juga menunaikan solat di waktu malam? Dia kata, ya, na'am ya Rasulullah, betul. Lalu Nabi kata, fala taf'al, jangan buat. Jangan macam tu. Sebab apa? Lalu Nabi SAW sebut apa? Sum wa aftir. Kita nak puasa boleh, tapi mesti mau tak mau kena buka. Sum wa aftir. Nam wa qaum. Nam wa qum. Kalau tidur mesti jaga, kalau jaga mesti tidur. Seimbang dalam bentuk ibadah kita tadi. Sebab Allah Ta'ala jadikan hablum minallah wa hablum minan nas. Kadang syaitan kata, apa? Tak payah duk hirau lah manusia ni, kita dengan Allah ya. Betul, kita dengan Allah. Tapi apa guna Allah Ta'ala ciptakan manusia untuk kita? Tidak lain dan tidak bukan illa liya'budun, untuk kita nak beribadah pada Allah. Manusia pun untuk bahan ibadah kita. Binatang pun bahan ibadah kita. Reja pun bahan ibadah kita. Tumbuh-tumbuhan pun bahan ibadah kita. Kena seimbang benda tu. Syariat kata macam tu, tapi syaitan tak kata macam tu. Syaitan kata, tak payah hirau mereka. Lah ni tumpu ibadah solat. Lah ni tumpu ibadah puasa. Kalau dah puasa tak boleh pergi mana dah. Sebab puasa kenuri pun, kalau lain PKP tak apalah kan. Ni dah, ni kalau tak PKP tak payah nak pergi. Sebab puasa. Tak, Nabi tak suruh macam tu. Nabi kata, dalam bentuk sum wa aftir. Kalau puasa mesti buka. Tak apa, nak puasa-puasa. Tetapi kalaulah ada dalam bentuk mungkin jemputan, tuan-tuan, ambil semua yang boleh mendatangkan pahala. Erat silaturahim mendatangkan pahala. Mungkin kita puasa, kita tak boleh nak makan. Mungkin dalam keadaan kita boleh buat benda yang lain, gotong royong, mendatangkan pahala. Yang kita baca daripada Yahya ataupun Abdullah bin Salam. Ketika mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi sebut 4 perkara. Afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyamun, tadkhulul jannah bisalamin. Nabi kata 4 benda nak masuk syurga Allah Ta'ala dengan selamat, dengan mudah. Yang pertama apa? Afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, kemudian buat makan. Wasilul arham, eratkan silaturrahim. Wa sallu bil laili wan nasu niyamun, bangkit tahajud tengah malam. 3 dengan manusia, 1 dengan Allah. Tapi syaitan kata tak, manusia tinggal, tumpu pada Allah. Itu syaitan. Sebab syariat dia tak suruh macam tu. Lepas tu kalau ikut kepada syaitan, jayalah dia.
Tapi kalau kita ikut kepada syariat, kita berjaya. Berjaya melawan syaitan. Nak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala mesti berpandukan kepada syariat. Sebab itu Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memasuki satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala permudahkan jalan dia untuk sampai kepada syurga. Jadi dengan ilmu lah kita sampai kepada syurga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian disebutkan lagi, dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan-golongan yang disebutkan di dalam ayat dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-103 hingga 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala menyebut dalam maksud dia, katakanlah, yakni wahai Muhammad, mahukah kamu aku khabarkan dengan orang-orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka, iaitu orang yang telah mengsia-siakan orang yang telah mengia-iakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka telah berbuat baik. Dia telah mengiyakan dalam keadaan apa yang telah dihasut oleh syaitan, laknatullah, dalam kesesatan dia mengiyakan benda tu, rugilah dia. Lepas tu hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW menyatakan, seorang hamba yang hampir kepada syurga, dalam mafhum hadis, seorang manusia yang hampir kepada syurga Allah, sikit lagi nak sampai kepada syurga, tapi amalan dia adalah amalan ahli nar, amalan dia adalah amalan ahli neraka, masuklah dia dalam neraka. Seorang yang hampir kepada neraka Allah, tapi amalan dia amalan ahli syurga, masuk dia dalam syurga. Apa maksud Nabi SAW? Maka menyatakan, orang yang amalan zahir dia, tuan-tuan, dia buat dengan hati ataupun dengan zahir yang baik. Dia sembahyang, dia puasa, dia buat kebaikan, dia sedekah, semua dia buat. Tetapi yang menyebabkan amalan ahli neraka tu apa? Niat dia, dalaman dia, rugi kan? Baik dah amalan, tetapi sebabkan dalaman dia ni, Allah Ta'ala tahu menyebabkan dia masuk neraka. Orang yang amalan dia ahli neraka, tapi dalaman dia mungkin dalam keadaan satu ketika, dalam keadaan ketika mana hampir kepada kematian, dia bertaubat kepada Allah ke, ataupun dalam keadaan mungkinlah perbuatan dia ni perbuatan yang kurang baik, tetapi dalam bentuk dalaman hati dia, dia benar beriman kepada Allah Ta'ala ke, maka peluang untuk dia syurga tu ada, berbanding orang yang amalan dia amalan ahli syurga, tetapi dalaman dia ada al-kibri. Kan Nabi kata apa? 3 golongan yang Allah Ta'ala halang dia untuk masuk ke dalam syurga. Apa? Al-kibri, riya, al-ghulul, khiyanan, ad-dain, hutang. Halang masuk dia syurga. Hanya kerana apa? Al-kibri. Masuk dia neraka. Yang ni cuma amalan dia kurang elok sikit, tapi dalaman dia bab iman dia kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, hebat. Iman dia ada. Bila dia buat kerja ikhlas, cuma mungkin perbuatan dia ada salah. Di hari akhirat, kemungkinan ataupun rahmat Allah Ta'ala kepada dia, dia masuk syurga.
Tapi dalam yang masa yang sama, maksiat dia ni akan tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma beza apa? Tak berkekalan. Dia tak berkekalan. Itu. Allah Taala sediakan di dalam neraka Allah Taala 7 tingkatan. 7 tingkatan neraka Allah. Tingkatan pertama untuk orang yang beriman. Yang 6 bawah ni tuan-tuan tak payah tanyalah. Ini ke tingkatan yang teruk. Tingkatan yang pertama tuan-tuan, Allah Taala sediakan kepada orang yang beriman. Ustaz, orang beriman masuk neraka ke? Ya. Orang yang beriman tetapi bersamanya itu dosa besar. Ketika mana dihitung amalan, ada dosa besar dia. Yang dia meninggal dunia dalam keadaan tak bertaubat kepada Allah. Maka dicampakkan kepada neraka yang pertama. Disebutkan dalam setengah riwayat, Naru Jahannam. Siksaan yang paling ringan dalam neraka ni tuan-tuan, diletakkan 2 bara api neraka di tapak kaki, menggelegak otak atas kepala. Siksaan yang paling ringan. Dibukakan Naru Jahannam, neraka tingkatan pertama ini selama 7,000 tahun. Habis 7,000 tahun akan keluar. Maksudnya ada yang keluar awal, ada keluar lambat. Tetapi dalam tempoh 7,000 tahun, habis neraka yang pertama ini. Habis orang yang terakhir keluar, maka neraka yang pertama ini akan dikunci. Kunci neraka pertama bermaksud 6 tingkatan yang bawah semua dikunci. Orang yang berada di dalam 6 tingkatan yang bawah itu adalah mereka yang abadan abada dalam neraka. Tak keluar dah. Maksudnya yang boleh keluar hanyalah yang berada tingkatan pertama. Siapa tadi? Orang beriman kepada Allah. Dalam hati dia ada iman. Cuma kat mana dia kena campak, kena azab sebab ada maksiat dia. Ada dosa yang dia meninggal dunia, dia tak sempat bertaubat kepada Allah. Tetapi dosa tu bukan dosa syirik. Sama ada syirik yang disebutkan dengan Al-Kibri tadi. Hak tu adalah satu syirik kepada Allah. Kalau tak ada hak tu, okey. Ataupun yang disebutkan dengan ad-dain, yang Nabi sebut 3 benda tu. Kalau tak ada hak tu, okey, duduk di katan pertama. Hak tu pun dah teruk dah. Teruk dah tuan-tuan. Bara api neraka di tapak kaki, menggelegak otak atas. Hak tu neraka yang paling ringan dah. Untuk siapa? Yang beriman kepada Allah. Yang dalam hati dia ni ada iman. Jadilah. Tetap dimasukkan ke dalam syurga selepas selesai azab dia di sisi Allah. Suci dia daripada dosa. Sebab itu jangan tuan-tuan, apabila kita buat dosa, menangguhkan daripada sudut bertaubat kepada Allah. Wasari'u. Segera. Sebab apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tu mati tuan-tuan. Kita tak tahu bila kita nak mati. Kita takut bila time kita meninggal dunia, ada dosa besar yang menyebabkan kita di hari akhirat, iman ada tetapi dihumban ke dalam neraka Allah, wal'ayazubillah. Ini sebab mengiya-iyakan itulah. Lalu Allah Ta'ala cerita pada Nabi SAW, rugilah mereka ni atas dunia sebab mengiya-iyakan berkenaan dengan kesesatan, berkenaan dengan apa yang ditunjukkan kepada kita ataupun kepada dia berkenaan dengan apa yang dibawa oleh syaitan laknatullah, dia buat. Maka rugilah dia di hari-hari akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian disebutkan lagi, dan ketika itu syaitan sangat pandai mengajari engkau akan kelebihan ilmu. Syaitan ni pandai. Tuan-tuan jangan ingat syaitan ni orang atau makhluk yang tak cerdik. Syaitan ni cerdik, dia pandai. Pandai dalam keadaan nak suruh kita buat salah. Dan syaitan ni juga pandai dalam keadaan nak mengajak kita dalam keadaan kita ni berpandukan kepada ilmu kita. Tapi syaitan dia pandai selok belok manusia ni.
Dia tak boleh goda daripada sudut amalan zahir. Dia goda dalam bentuk amalan yang batin. Kadang-kadang kita sembahyang tuan-tuan, hak ni berlaku. Mayang. Bila mayang bismillahirrahmanirrahim. Baca ni, oh awak sedap sangat aku baca hari ni. Payahlah ni. Kan? Syaitan dia goda kat mana? Dia suruh apa? Hang baca sedap. Dia paling kau baca sedap pun. Tuan-tuan tengah sembahyang tu dia goda dah. Maka ketika itulah dalam dalaman ataupun dalam hati kita ni kena istighfar saya dah. Astaghfirullahaladzim. Takut apa? Takut dalam keadaan ada bersama kita tapi riak. Sebab baca sedap. Lepas tu bila orang puji kita, hala min fadli rabbi. Ni mai semua daripada Allah. Kelebihan ni kelebihan Allah. Manusia tak ada apa. Nak ada apa kalau Allah Ta'ala tak hidup, suara pun tak ada. Tu Kalau Allah Ta'ala tak bagi dalam bentuk suara, baca pun tak boleh. Jadi kelebihan ni kembali pada Allah. Kita kata, ya Allah, syukurlah. Ingat kepada Allah. Iaitu yang bela orang yang berilmu, orang yang tak berilmu. Bila orang berilmu, dia buat silap. Wasari'u. Dia akan terus istighfar. Berbeza dengan orang yang tak berilmu, yang tak mengaji ilmu tasawuf, yang tak mengaji ilmu dalaman ni, ilmu melibatkan dengan hati, bila dia buat silap, tak apa, mudah lagi. Tapi kalau mengaji ilmu tasawuf, ilmu yang melibatkan dengan dalaman, ibadah kita, khusyuk kita, takut kita, kita akan rasa, ya Allah, mungkinlah tengah-tengah duk takabur, tiba-tiba Allah Ta'ala cabut nyawa kita pun astaghfirullahalazim. Kita pun akan segera bertaubat. Baik itu bagi orang yang berilmu, yang kita hari ni duk mengaji, kita duk hari ni duk belajar, tuan-tuan. Kita kena letakkan dalam diri kita, apa yang berlaku depan kita adalah satu teguran daripada Allah. Nah, itu je. Kadang Allah Ta'ala tegur kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala berikan pengajaran kepada kita. Saya jumpa dengan seorang pakcik, tuan-tuan. Pakcik ni, dia dah berusia dah lah. Dia cerita sendiri. Satu hari dia pergi masjid. Bila dia pergi masjid, tuan-tuan, ada seorang AJK masjid tegur dia. Tegur sebab kenal, bukan tegur dalam bab perbuatan tak. Sebab kenal. Kata, Haji, kenal saya tak? Haji kenal saya tak? Pakcik ni pun tengok. Pakcik pun kata, oh, mau tak kenal. Kenal? Oh, betul, yang baguslah tu Haji kenal. Mau tak kenal? Ambil rasuah kat aku dulu RM50. Kan, aku tak pernah redha. Dia kata. Pakcik ni kata, aku tak pernah redha benda ni. Tuan-tuan, kalau daripada sudut kita pandangan Allah Ta'ala cuba tegur kita. Pakcik ni kata, lepas pakcik kata kepada si hamba Allah AJK masjid ni, bila dia kata tu, AJK masjid ni terus lari. Silap AJK tu. Patutnya, bila pakcik ni kata, saya tak pernah redha sebab hang dulu ambil rasuah kat saya, minta rasuah RM50. Patutnya AJK masjid tolonglah, keluarkan RM50, bagi balik kat pakcik tu, minta maaf kat dia. Mungkin Allah Ta'ala tengah tegur dia. Mungkin Allah Ta'ala nak sucikan dia. Mungkin Allah Ta'ala nak perbetulkan balik perbuatan dia supaya tak bawa kepada mati. Itu ya. Kalau kita rasa bersalah, memang kita bersalah. Jadi perbetulkan kesilapan kita, kesalahan kita perbetulkan. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan benda tu batila, tak pernah sia-sia. Kadang-kadang tuan-tuan, kita duk tengok Facebook. Kadang-kadang ramai orang ada Facebook, dia tengok Facebook. Bila duk tengok Facebook, tiba-tiba dia tengok satu kes yang berlaku. Dia kata, apa kawan ni buat macam ni? Mungkin dalam bab pukul ibu dan ayah, contoh. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, tiba-tiba keluar satu video seorang anak dia pukul mak dia, tuan-tuan. Dia pukul mak dia. Kita kata, apa anak ni derhaka? Apa anak ni hang buat macam tu? Awak duk pukul mak. Awak duk jadi manusia yang seperti binatang, tak hargai mak. Kita duk kata macam tu.
Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tegur kita apa? Mungkin hari ni kita tak pernah pukul ibu kita, kita tak pernah cubit dia, kita tak pernah dalam keadaan buat sesuatu yang sakit hati dia. Belum tentu kita tak pernah melukakan hati dia. Maka sebelum kita nak kata kat dia, kita tengok diri kita, ya Allah, ada tak salah aku dengan ibu aku? Sebab kadang-kadang kita scroll tak nampak pun video tu, tiba-tiba mai. Maksudnya mungkin ada salah kita dengan ibu kita, mungkinlah dalam bentuk hari ni kita buat masam muka ke, mungkin hari ni kita letih ibu panggil, kita melambat-lambatkan ke, maka ibu terasa, mungkin hak itulah salah kita. Ya Allah Ta'ala nak apa? Pergi jumpa, minta maaf. Sebab kita lebih bahaya daripada anak ni tadi. Anak ni dia pukul mak dia secara zahir, dia akan ingat sampai bila-bila. Kita hari ni yang kita tak pukul, cuma hari ni kita melambatkan, cuma hari ni kita buat muka sikit je, hak tu lagi bahaya. Sebab kita tak rasa macam ibu kita marah kat kita, ibu kita terasa dengan kita, maka kita pun duk biar. Maka ketika itu Allah Ta'ala cabut nyawa kita dalam keadaan ibu terasa hati dengan kita, tuan-tuan. Macam mana kita hari akhirat nanti? Macam mana kita di hari akhirat? Bukankah Nabi kata, salasatun qad haramallahu alaihimul jannah, 3 golongan Allah Ta'ala haramkan mereka masuk syurga. Siapa yang pertama? Al-aqu, anak derhaka ibu bapa. Sebab istilah derhaka bukan kena tumbuk, bukan kena tinggikan suara, bukan kena kita katakan dengan istilah cubit, tetapi cukup dengan hanya kita melambatkan panggilan, cukup dengan hanya ibu takut, ayah takut nak tegur kita, takut lagi bila tegur dia buat masa muka, hak tu dah dikira derhaka. Tuan-tuan, itu teguran Allah Ta'ala pada kita. Sebab tu bila kita mengaji dalam ilmu tasawuf, kita rasa, ya Allah, kalau bab mengaji yang tasawuf ni banyak salah kita. Hak tu yang sebut ilahilah dzulil firdausi ahla. Kalau fikirlah, ya Allah, rasa macam tak ada harapan nak masuk syurga. Kalau orang lain, para sahabat sembahyang sampai rumah terbakar pun teruskan sembahyang. Kita bukan rumah terbakar, cecak lalu pun dah hancur dah. Sebab apa? Mungkin kita kata kita dengan para sahabat, kita dengan para tabi'in, kita dengan baginda jauh jurangan dia. Tetapi ingat, kita hari ini mengaji. Sebab tu kita kena ada istilahnya tubu ilallah taubatan nasuha. Sebab tu habis semayang, tuan-tuan, tak payah duduk kaluk lah mangkit. Habis semayang istighfar. Kalau tuan-tuan ingat salah, tuan-tuan istighfar lah apa banyak pun. Dia bukan mesti 3 kali. Rasa hari ni salah saya 10 kali, Ustaz, 10 kali istighfar. 1 salah untuk 1 dosa, ataupun 1 salah untuk 1 istighfar. Ingat kepada Allah. Ni ilmu tasawuf duk ngajak kita ni. Syaitan dia boleh goda. Hari ni kita main majlis ilmu pun, kita banyak ilmu pun, dia boleh goda kita. Melalui apa? Mungkin bukan melalui perbuatan, tetapi melalui dalaman, melalui hati. Tapi kalau kita orang yang dalam keadaan mengaji ilmu tasawuf, kita akan segera apa? Tuan-tuan, kullu bni Adam khata'. Biasalah kita ni semua buat silap. Tuan-tuan, kita nak kata, Ustaz, saya tak pernah buat silap. Tak ada, semua manusia buat silap. Apa kita nak buat? Bila kita ada rasa bangga diri, kita ada tersalah niat, istighfarlah, tuan-tuan. Syaitan kalah kat kita itu. Syaitan akan suruh kita tangguh. Tangguhlah, tak apa, muda lagi, tak apa, esok ada lagi, tangguh. Tapi kalau orang yang berilmu, dia akan terus wasari'u, dia akan segera beristighfar kepada Allah. Maka ketika itu dia menang. Kemudian batu syaitan akan mengajari engkau akan kelebihan ilmu dan darjat para alim ulama, dan ia mengajari engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis dan juga perkataan para alim ulama. Syaitan akan guna hak tu juga. Syaitan akan guna hadis Nabi supaya kita rasa betul dah perbuatan kita. Syaitan kata
Pilih majlis ilmu, kita pun oh bagus dah aku duduk dalam majlis ilmu. Dia goda kan Ustaz, dia berubah niat kita. Kata oh hari ni dapat ilmu, balik lagi boleh terang kat isteri contoh habis Tuan. Balik lagi boleh duduk bangga depan orang rumah terus ni ke dapat ilmu. Tuan-tuan, salah niat kita. Sebab kita ada rasa bangga nak terang. Balik lagi boleh bahas kat kedai kopi tu kena apa? Dapat ilmu sikit ni balik lagi boleh bantai syaitan suruh ni sebab dia nak ubah dalam bentuk hati kita tu. Sebab tu bila kita rasa ya Allah ampun dosa aku ya Allah, mungkinlah hari ni tersalah niat, terpesong sikit, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Tu kita baca supaya kita dalam keadaan hati kita ni tetap dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau. Sana. Syaitan dengan sengaja melupakan engkau daripada sempurna ataupun daripada seumpama sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man izdada ilman wa lam yazdid huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya sesiapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya yakni amalannya tidak bertambah, maka ia akan bertambah jauh daripada rahmat Allah. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Mansur di dalam Musnad Al-Firdaus dengan sanad yang dhaif. Sanad dhaif, fadhailul amal. Maka Nabi kata apa? Siapa yang dia tambah, dia tambah ilmu tapi amalan tak bertambah, maka dia bertambah jauh dengan Allah. Mengaji banyak dah tuan-tuan, mengaji, tapi bertaubat kepada Allah Ta'ala lambat agak. Rugilah. Dia makin jauh dengan rahmat Allah. Mengaji banyak dah. Mengaji, kata benda ni tak boleh, hak ni haram, tapi kita bertambah jauh dengan Allah. Hanya kerana apa? Amalan kita tak buat pun. Duk yang lama, takut yang lama, tuan-tuan. Rugi dah, tuan-tuan, rugilah. Bukan saya kata kat tuan-tuan, mungkin kepada diri saya sendiri. Sebab itu saya cerita kat tuan-tuan bagaimana seorang ustaz yang takut nak mengajar kitab ni. Kitab Bidayatul Hidayah ni ataupun ilmu-ilmu yang lain berkenaan dengan hati ni, takut sangat nak mengajar tuan-tuan. Takut sebab apa? Takut sebab kita ni dapat ilmu. Kita banyak ilmu tapi kita tak beramal. Takut rahmat Allah Ta'ala tu tak pun ada kita. Ngaji banyak, habis tu Ustaz baik tayar rumah tansung tak ada apa. Kata Ustaz, kalau mengaji pun tak beramal, jauh baik tayar rumah mengaji, langsung tak terima terus. Dah ni orang yang jauh apabila dia banyak ilmu tapi amalan dia duk takut lama juga. Amalan dia duk bawah juga. Tuan-tuan, ilmu banyak rugi kita. Sebab tu ilmu ada tuan-tuan, ma la yudraku kulluh wala yutraku kulluh. Kita tak boleh nak buat semua tuan-tuan, buat takat mana yang termampu. Yang penting ada perubahan kita untuk kita nak ke arah yang lebih baik. Sebab tu kita akan jadi tenang kalau kita berpandukan kepada apa yang telah kita pelajari dalam syariat agama ni tuan-tuan. Tenang, semua Allah Ta'ala bagi kita kasih ni yang terbaik. Allah Ta'ala bagi penyakit pun yang terbaik. Allah Ta'ala bagi wabak kita hari ni pun yang terbaik. Allah Ta'ala bagi hujan pun yang terbaik. Semua yang terbaik. Semua kita akan rasa, ya Allah, hak inilah kebaikan, ya Allah, hak inilah ni'mat, ya Allah, hak inilah pahala, ya Allah, hak inilah habuan. Sekalipun Allah Ta'ala bagi banjir. Walaupun kita kata Ustaz, banjir Ustaz musibah, betul tuan-tuan, kita kena cuba elakkan, kita kena cuba buat yang terbaik, cari penyelesaian, tetapi dalam masa yang sama hati kita ni kena kata apa? Ya Allah, mungkin ini ketentuan-Mu yang memberikan kepadaku pahala dalam bab sabar, ya Allah. Kita tak buruk sangka dengan Allah.
Sebab itu bila kita rasa macam tu tuan-tuan, Allah Ta'ala campurkan kepada kita, ala bi zikrillah tatmainnul qulub, tenang hati kita. Mai pilah dugaan ujian macam mana pun tuan-tuan, tenang hati kita. Kita akan rasa, ya Allah tak apalah macam ni, ya Allah tak apalah macam ni, ya Allah tak apalah macam ni. Kita akan cuba yang terbaik, kembali kepada Allah. Sebab inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hamba-Nya ingat kepada Dia. Dan kita ambil sikit lagi tuan-tuan pada hadis yang selepas ni. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Artinya orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim, yang tidak memberi manfaat akan Allah Ta'ala dengan ilmunya. Hadis daripada Imam At-Tabrani, daripada dalam kitab Fi Saghir, daripada Abu Hurairah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini yang Nabi kata apa? Asyaddun nas azaban yaumal qiyamah. Siapa manusia yang paling teruk siksa? Manusia yang ada ilmu, tapi ilmu dia tadi tak dapat dimanfaatkan. Allah Ta'ala dalam keadaan menjauhkan dia daripada dia nak melaksanakan. Sebab apa? Mungkin dalam bentuk dosa dia, mungkin dalam bentuk maksiat dia, mungkin dalam bentuk niat dia yang salah dan sebagainya. Azaban, asyaddu azaban yaumal qiyamah, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling teruk siksa adalah manusia yang ada ilmu tetapi tak dapat manfaatkan. Allah Ta'ala tak izinkan untuk dia nak beramal. Tuan-tuan, inilah bila kita rasa, ya Allah, sebab apa aku payah nak istighfar? Tuan-tuan kena kembali kepada Allah. Ya Allah, sebab apa aku payah nak beramal? Istighfar, astaghfirullahalazim. Ya Allah, sebab apa aku payah nak buat baik? Astaghfirullahalazim. Takut apa? Takut inilah bala kita, inilah musibah yang besar kepada kita, yang mana Allah Ta'ala tarik kesenangan, Allah Ta'ala tarik kekhusyukan dalam ibadah kita. Mungkin sebab salah kita kepada Allah, ataupun salah kita kepada manusia sekeliling kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita ambil sampai sekadar itu dulu. Dan kita akan sambung lagi pada bulan hadapan tentang, padahal kita akan sambung pada minggu hadapan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi insya-Allah sebelum saya nak sudah, macam biasalah, untuk dana pasti Nur Iman Pekladi, sebelum membantu tak beli bubuh dan tabung tu, ataupun yang nak kitab lagi tuan-tuan, sebab kita baru baca muka surat yang keempat. Awal lagi pukul lah tuan-tuan rasa, Ustaz saya nak kitab lagi, ada kitab kat belakang tu dengan harga RM15, kitab Bidayatul Hidayah yang saya baca. Kalau tuan-tuan tak bawa duit untuk malam ni, bawa bulan depan pun tak apa, insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah. Ataupun bila saya main nanti, tuan-tuan bagilah, tak ada masalah pun, insya-Allah. Jadi kalau siapa nak, tuan-tuan boleh ambil yang ada kat belakang tu, insya-Allah. Jadi yang baik itu pada Allah, yang lemah tu pada kelemahan diri saya sendiri, tuan-tuan. Sedai dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.